wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina fiqhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin. Allahumma kun ma'ana wa lana da'iman ya arhamar rahimin. Saya sambung perbincangan berkenaan dengan munakahat yang kita telah bincangkan pada yang lepas. Saudara-saudara hadirin dan hadirat serta pendengar sekalian, kita pergi kepada tajuk khuluk yang panggil sebagai, bahasa Melayu panggil sebagai cerai secara tebus ataupun talak tebus. Khuluk, talak tebus. Talak tebus artinya talak yang diucapkan oleh suami dengan pembayaran daripada pihak isteri kepada suami. Iaitu satu bentuk perceraian. Tapi perceraian ni lain sikit lah daripada biasa. Dia berlaku apabila si isteri meminta daripada suami supaya menceraikannya ataupun melepaskannya secara tebus. Tebus tu maksudnya tebus dengan duit mas kahwin ataupun dengan yang lebih tinggi nilainya ataupun yang lebih rendah berdasarkan kepada 4 kaul ulama ataupun 4 pandangan ulama. InsyaAllah saya akan sebutkan. Jadi yang mula-mula minta tu adalah pihak isteri. Itu dipanggil sebagai tebus talak ataupun talak tebus ataupun dipanggil sebagai khuluk. Khuluk. Jadi hukum dia adalah makruh. Sebab dia satu bentuk perceraian, satu bentuk perpisahan di antara suami isteri. Apa jua bentuk perpisahan suami isteri tidak digalakkan dalam Islam. Satu benda yang halal tetapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu hukum khuluk ni tertakluk kepada hukum umum tadilah, iaitu hukum dia adalah makruh asal. Itu pun kalau ada sebab lah. Kalau tak ada sebab apa-apa, si isteri minta cerai gitu saja, suami telah menunaikan haknya, suami berkemampuan, suami tidak ada cacat celanya, kecuali manusia biasalah sakit demam gitu. Tak, tiba-tiba minta cerai juga, itu kes lain lah. Itu disebutkan dalam satu hadis, ayyuma imra'atin, ayyuma imra'atin talabat min zawjiha min ghairi ba'sin lam tarah rahatal jannah. Mana-mana perempuan isteri yang minta daripada suaminya supaya melepaskannya tanpa sebab, maka pada masa itu dia tidak akan berbau syurga, tidak akan dapat bau syurga. Bayangkan, tidak dapat bau syurga ni haram lah. Tak ada sebab apa-apa. Tak. Ni mungkinlah dia kenal ke orang lelaki lain gitulah. Jadi perangai tu adalah perangai yang tak molek. Jadi sebab tu tak boleh bau syurga. Sedangkan bau syurga tu perjalanan 500 tahun dah bau dah. Bau dah. Kita minyak atar jekas bau dah kita kata dah. Dekat dengan tuang dia. Bau. Ada minyak atar tu dak lah berapa kuat sangat. Tapi zaman Nabi Muhammad SAW dulu, minyak atar yang Nabi pakai bukan atar tu minyak atar Mekah hak lain ni, minyak atar tu maknanya minyak wangi lah. Jangan silap faham pula mesti minyak atar hak Mekah hak cek gitu lah. Ada kan hak dulu zaman-zaman dulu orang beri kalau balik Mekah hak soto ni. Tak pakai pun, kadang-kadang pakai, kadang-kadang perlu kau busung. Orang kata lah. Orang kata kau busung. Jadi pakai minyak atar ataupun minyak wangi ni adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang lelaki lah. Bagi orang lelaki, bagi orang perempuan cerita lain. Bagi orang lelaki sunat. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita tengok dalam kitab Mau'izatul Mu'minin, sebelum tengok rupa Rasulullah tu, maknanya body Rasulullah, tak sampai lagi orang tahu dah Rasulullah nak mari. Bau dia, bau minyak wangi, minyak atar tadi. Minyak wangi lah yang kata minyak atar, silap faham. Saya memang tak silap faham kata minyak atar tahun 70-an ni. Kau tak cek. Maksud ni makan tarik gitu lah umpamanya tak. Bukan hak tu lah, kau anda lah cap berapa pun. Lain ni kalau kita pergi kat Maidin macam-macam cap je. Minggu lepas nampak ada orang jual luar tu. Luar tu jangan, kalau ada orang jual dalam masjid jangan beri.
Sebab hukum dia berjual beli dalam masjid ni, kalau ikut dalam kitab Nuzhatul Muttaqin, ada ulama mengatakan haram dan ada ulama mengatakan makruh. Tengah tebang. Jangan pergi kalau ada orang nak nega kat mana pun, luar pun tak apa lah. Tak, itu kata dah luar. Jangan. Ada dekat Kuala Lumpur tu seorang penceramah, dia pergi eklang barang perniagaan dia luar masjid. Aku ceramah. Tak boleh lah dah. Itu tak boleh tu, mana promosi barang dia luar. Tak, dia kata dah. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi setengah ulama kata makruh, setengah ulama kata haram berdasar pada kitab Nuzhatul Muttaqin. Boleh lah jual beli macam tu lah. Begitu. Jadi saya nak cerita benda apa ni, bukan nak cerita bab jual beli ni. Nak cerita bab apa nama ni, dak bau syurga menarak kepada hok pakai minyak atar. Nabi pakai minyak atar dah. Tak apalah, sikit-sikit menarak tak apa, orang tua dah. Dia menarak lah ikan dah. Itu gini dan sebagainya. Jadi makna saya nak katakan bahawa Nabi pakai, tapi Nabi pakai letak atas kepala. Riwayat daripada Aisyah, minyak atar tu omuk kepala. Mungkin sesuai dengan zaman dulu tu. Tak mabuk. Zaman ni tak kepala kalu panasan tau. Minggu depan botok tengok ngomongnya tau. Janganlah. Kena tanya tau. Jangan letak bahagian kepala molek kot, tapi jangan kepala sangat. Letaklah bahagian yang sesuai lah. Kat leher ke baju ni tau umpamanya. Begitu. Jadi itu di antara sunnah Rasulullah. Tapi kalau ikut Aisyah, pada masa Rasulullah iktikaf, dikatakan Rasulullah SAW di hulu kepala Siti Aisyah lomo minyak wangi dari atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu untuk orang lelaki. Untuk orang puang ada satu hadis dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam, Mufti Yusuf Qadawi. Ada satu hadis untuk orang puang. Hadis tu bunyi dia, ayyum ra'atin ista'tarat wa marrat ala qaumin liyajidu rihaha fahiya zaniyah. Tu bunyi berat tu. Kalau orang puang, ayyum ra'atin, mana-mana orang puang ista'tarat, yang lomo minyak atar, yang lomo minyak wangi, tak kira lah minyak atar pun. Saya selalu orang sebut minyak atar dah. Lomo minyak wangi, yang sembuh minyak wangi. Wa marrat ala qaumin, lalu dia lalu kepada satu puak, pada satu manusia. Dia jidu rihaha, supaya orang bau sedap kok dia pakai tadi. Fahiya zaniyah, maka perempuan itu adalah hukum dia berdosa seperti orang berzina. Jadi orang puang dia pakai minyak wangi. Dia busung hok mau orang puang ke warna gejabak busung. Jadi cikgu busung kalau gitu ke warna dak pakai minyak wangi. Jadi gini. Untuk orang puang ni dia pakai minyak wangi yang mempertahankan bau manusia, tak apa. Setakat yang boleh bau manusia. Maknanya jangan petang tu kau jawab dia tak ada orang lagi dekat. Ya. Kalau berebut nak pancekat keluar tu kau, kalau kau puang pergi dulu gitu. Dah, sebab apa bau umpamanya tak. Dah dia pakai minyak wangi. Dah kita kata dah memang haram hukum dia orang puang pakai minyak wangi, itu memang betul. Tetapi minyak wangi bukan untuk bau orang, tetapi untuk mempertahankan bau sendiri, bau manusia. Pokoknya ada bau manusia, mana sepokoknya tak bau busung. Tu waktu tak apa. Waktu dibenarkan. Jadi bukanlah untuk, jadi kalau orang cium pun, kalau kita dekat pun tak bau ni, punya dia jenis ada, mungkin adalah saya tak ukur sangat babaknya wangi ni dah. Jadi sembuh sekali. Dia tak bau hangat, tapi sampai petang tak bau tu. Gitu. Kalau gitu tak apa dah. Itu tak istilah sampai letak minyak wangi, itu mempertahankan bau manusia. Macam ke orang baki gigi ke, gigi hok depan ni jongang, hok gigi sini hok gedep, hok belah kiri jongang atas depan baki dia jadi rata. Hukum dia harus. Sebab apa? Nak letak pada tempat asal dia. Tak ubah kejadian Tuhan dah tu. Tak masuk dalam la'anallahu al-mughayyirati bi khalqillah. Bukan masuk dalam yang Allah Ta'ala laknat perempuan yang menukar kejadian Allah. Sebab dia betul gigi pakai besi apa semua tu untuk meletakkan semula sesuatu pada tempatnya. Asal gigi manusia tak jangan oleh. Gitu lah. Tiba-tiba mari tak depan hak ni, tak belakang hak ni, dia pun letak besi. Habis bayar 3,000 tak. Kata lah ni kena bayar, boleh bayar asuran boleh lah ni. 3,000 tak. Okey, maka boleh tak? Tu boleh. Tak ada masalah sebab nak letak pada tempatnya. Tapi gigi molek dah. Tapi dia buat jarang, dia asah sini
Hak bawah ni gasah gitu, hak bawah ni asah gini jadi macam ke anak-anak gitu tak tahulah. Tak suruh lawa biar senyum kat depan ni mocok dah tahulah ni. Ini kalau orang pandai bab gigi, tanya pakar-pakar gigi lah ni. Nak berlawa. Lawa dah gigi dia seterik molek dah. Tak ada jongang apa-apa. Tapi nak lawa pergi asah situ asah sini, jarang situ jarang sini. Tujuan dia nak tarik perhatian orang, waktu adalah haram. Waktu telah tukar kejadian Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau jongang nak betul, waktu tak apa. Waktu macam lah orang cacat, mata dekat dahi umpamanya nak letak mula kat mata, hidung dekat pipi nak letak mula kat asal, waktu tak apa. Itu dibenarkan kalau meletakkan pada tempat ni. Benar tak situ dah? Jadi saya nak sebutkan bahawa orang puang balik orang yang asal kita. Jangan banyak orang negara ada tak lain hilang punca. Maka orang puang dia tak boleh minta cerai sembarangan. Dengan tidak ada sebab apa-apa tak boleh. Tak bau syurga. Nak masuk syurga, tak boleh tak kata dia. Gitu kiah dirilah. Okey. Makanya macam mana keadaannya? Makanya janganlah diminta cerai dengan tidak ada sebab. Kecuali kalau ada sebab tu tak apalah. Sebab-sebab yang batiniah ataupun sebab-sebab yang berbentuk batin ataupun yang berbentuk zahir, pulanglah hak dia tahu lah tak. Itu cerita lain. Itu bolehlah dia minta cerai ataupun minta pasal berdasarkan kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu keadaannya. Jadi hak yang kita bincang hari ni, kholok ni, dia tebus tolak ataupun tolak tebus. Mana saya tahu betul dalam buku ni dia kata tolak tebus. Dia tebus tolak. Begitulah mana faham belaka lah tak. Orang puang ni dia sedia bayar mula ataupun bayar sesuatu kepada suami, syarat dia suami menceraikan dia. Sebab apa? Sebab dia takut. Dia takut dia tidak dapat menunaikan tanggungjawab dia sebagai isteri. Sebab apa? Mungkinlah suami ni garang sangat. Okey. Kek-kek napo dah umpamanya. Ataupun kedekut doa. Hari raya 4 tahun sekali tukar baju. Orang lain setahun 4 lah baju. Dia 4 tahun sekali tukar baju. Kedekut doa tu dak dia kata. Makan ke ikan singgang sokmo dak dia kata. Tujuh kayang nak kayang kat ni dak. Nak kayang goreng sekali. Dia beliah dua toko ayam dak umpamanya. Dia toko dia hok suami tak ambil hok enggak banyak kecek namanya dak. Jadi tak lalu sangat. Jadi dia takut lama-lama kan, lama-lama bekok pun meletup. Tak dia kata. Maka sebelum meletup tu dia derhaka pada suami dia akan derhaka pada Allah, bimbang gitu. Pada masa tu boleh lah. Dia minta cerai, bukan minta cerai, minta tolak tebus tadi, kholok tadi daripada suami dia. Tu boleh. Ataupun suami tu memang buruk perangai. Ataupun kalau dalam zaman Nabi dulu kok jenis sikit-sikit dera lah istilah orang sekarang ni, orang panggil dera. Kek-kek akak tangan, sikit-sikit akak tangan. Akak tangan babai apa ni, akak tangan pa dak. Orang panggil apa tak waktu babai hak ni pa-pa lah panggil dak. Duk napoh aja dak. Tu satu benda yang dibolehkan dilakukan kholok tadi. Perceraian secara ini dibolehkan dalam agama kita dengan disertai dengan beberapa hukum perbezaan dengan talak biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha 'alaihima fi ma iftadat bihi. Al-Baqarah 229. Tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu yang telah kamu berikan kepada isteri-isteri kamu, baik yang berupa mahar ataupun nafkah atau lain-lain, kecuali jika keduanya suami isteri khawatir akan tidak menjalankan perintah Allah yang bersangkutan dengan kewajipan dan hak masing-masing. Maka jika kamu keduanya takut tidak menjalankan perintah Allah, tidak ada halangan atas keduanya untuk mengorbankan harta benda guna menebus perceraian itu. Surah Al-Baqarah 229. Jadi ayat ni kata kalau kita tak berjaya, agak-agak tak makan cekok untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang suami ataupun isteri. Tapi dalam kholok ni isteri lah. Pada masa itu bolehlah dia minta, dia tebus balik perkahwinan tadi dengan apa yang diberikan, umpamanya mas kahwin dan sebagainya. Boleh si isteri tadi. Kalau ikut dalam ayat ni, maka tak boleh langsung sebenarnya orang lelaki ambil harta orang perempuan, sama ada mas kahwin ataupun nafkah minta balik ataupun hak lain-lain. Jual beri tak boleh harta orang dah. Jangan kita dah bagi tanah, yelah tanah lah kita ambil dah, mas kahwin tu sikit je. Tak.
Beri tanah dah ke isteri, tiba-tiba nak ambil mula. Nak tukar nama mula. Jadi pada masa itu kalau isteri tak reda, hak dia. Jangan ada main-main. Jangan kita anggap bila nikah dengan dia kok segala-galanya hak kita berlaku, tanah dia pun hak kita. Hak kita beri asal kita nak tak balik tak boleh. Tak boleh berdasarkan kepada jumhur ulama, kebanyakan ulama. Tapi dalam mazhab Hanafi boleh makruh ambil mula dah. Tapi pakai nak pakai tu kita pakai mazhab Syafi'i lah. Tak boleh. Tak. Kalau kata boleh dok, saya rasa kehebal lah kalau kata boleh. Kalau kata makruh je, macam mazhab Hanafi dia kata makruh. Saya rasa kalau buat gitu berlaku jawab dia masyarakat kita kok. Makruh homo. Makruh ni benda tak walek benda tak walek ni. Tak walek sungguh lah. Akibat ambil tarik mula masa cat tu dak tegur 12 tahun. Ambil sebut lagi 12 tahun itu big 12 tahun. Tak. Tak tegur sama hidup lah. Jangan main fikir harta ambil mula ni tak. Jadi isteri gitu juga jangan sampai ambil mula. Mas kahwin ke ataupun nafkah ke duk ngukir apanya, itu hak dia. Hak dia yang Allah Taala beri ke dia. Tak ada dah kita ambil mula, bukan hak kita. Hak suami dak dah. Jadi tak boleh nak ambil mula. Jangan buat pandai-pandai gitu. Jadi sebab tu kalau isteri dia nak wakafkan tanah dia semua sekali nak buat masjid pun hak dia. Suami tak boleh halang mengikut jumhur ulama. Cuma mazhab Syafi'i disebutkan dalam kitab Mufassal fi Ahkam, sunat hukum dia si isteri royak ke suami yang dia nak buat sesuatu kebajikan, umpamanya nak wakaf ke ataupun nak beri sumbangan, nak beri tanah tu kepada sekolah ke, bukan wakaf ni, kata-kata nak beri, kita katalah buat kebajikan tak, kita kata buat padang ke dan sebagainya, budak-budak nak merolah tak apalah umpamanya tak, royak sepatah, tak royak tak boleh lah kepada suami. Hukum dia sunat dia tahu tadi. Tak. Jadi minta izin tak ada kan? Tolak tebus ini boleh dilakukan baik sewaktu suci maupun suatu haid. Dia tak sama dengan cerai biasa. Kerana biasanya terjadi tolak tebus itu dari hendak dan kemahuan isteri. Dengan adanya kemahuan ini menunjukkan bahawa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya lebih panjang. Apalagi biasanya tolak tebus itu tidak terjadi melainkan kerana perasaan perempuan yang tidak dipertahankan lagi. Jadi kalau perceraian biasa, tak boleh, haram hukumnya seseorang itu menceraikan isteri dia pada masa haid. Orang panggil tolak bid'i. Tak boleh, haram hukum dia. Kalau ikut Ibnu Hazmin Al-Andalusi tak sah dulu. Cerai pada masa haid ni tak sah, bukan kata sah dosa. Tapi tak sah dulu, dosa pula sekali. Ikut fatwa daripada Ibn Hazmin dan Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah pun kata gitu juga. Maknanya dia kata kalau cerai masa haid ni haram dan tak sah. Tapi kita mazhab Syafi'i dan juga jumhur kata sah cerai tu tapi dosa. Dipanggil sebagai talak bid'ah. Tu perbahasan tu kita bincang dah dulu ni sekali dah. Jadi itu kalau cerai biasa. Tapi kalau tolak tebuh ni tak boleh buat, dia tak sama. Kalau tolak tebuh ataupun kholak ni, iaitu dia melepaskan isteri dia tadi, menceraikan isteri tadi dengan dia menerima tebusan semula ataupun isteri bayar, menebus diri dia dengan harta benda, bayar mas kahwin ke nida, hak yang keredaan bersama pada masa itu boleh, masa haid pun boleh. Tak dosa. Dia tak dosa. Gitu keadaan beza boleh beza di antara kholak dengan talak biasa. Talak biasa haram pada masa haid, tetapi kalau kholak boleh pada masa haid, tak haram. Sebab apa? Sebab kehendak perempuan itu sendiri, orang perempuan itu sendiri yang minta tebus kholak. Jadi kalaulah tolak biasa, orang perempuan ni kita kena raih perasaan dia, emosi dia, takutlah dia jadi gilalah macam-macam tak. Kita nak jaga emosi dia, terganggu emosi dia kalau kita ceraikan. Kalau seorang tu nak ceraikan isteri dia, kalau masih haid mungkin terganggu emosi dia. Tak, halulah orang banyak keluar darah tak. Tetapi kalau kholak, rasa-rasa dia minta kholak tadi pada masa dia haid. Kalau dak kholak juga kohor emosi dia terganggu. Dia lain, beza sikit tu kholak dengan talak tadi. Itu akibatnya yang menyebabkan harus berlakunya kholak pada masa haid tadi. Perceraian yang dilakukan secara tolak tebus ini berakibat bekas suami tidak dapat rojok lagi dan tidak boleh menambah tolak sewaktu iddah. Hanya dibolehkan kahwin kembali dengan akad baru. Bila berlakunya kholak, pada masa itu dipanggil tolak bain. Tolak bain sugra lah, bukan tolak bain kubra. Kalau kubra tu hak tolak 3 tu. Ini tolak bain, tolak bain.
Jadi bila sebut tolak bain ni, dia tolak lah. Tolak betul lah tolak, tapi dia tak boleh rojak dah. Macam dia kholok hari ni, berlakunya keputusan mahkamah hari ni contohnya, maka berlakulah start hari ni dia dah pisah disebabkan kholok tadi ataupun cerai secara tebus tadi. Pada masa itu tak ada hak suami nak rojak mula. Aku rojak mu semula lah, tak ada. Dah nak buat guna nikah mula. Dia tak sama dengan tolak biasa ni. Kalau cerai biasa ni, kalau tolak raj'i, kalau cerai yang tolak satu tolak dua ni boleh rojak balik. Tapi kalau kholok tak boleh rojak balik. Dah guna nikah mula. Nikah semula. Gitu kaedah dia. Kemudian berkenaan dengan iddah guna. Iddah kalau orang perempuan yang kholok tadi, yang diceraikan secara tebus, kholok tebus harta tadi ataupun tebus dia menebus diri dia tadi dengan bayar sesuatu pada suami. Macam mana iddah dia? Sama tak dengan iddah hak biasa ni? Kalau orang ada haid 3 kali suci, kalau orang tak ada haid 3 bulan umpamanya, sama tak gitu? Mengikut jumhur yang ulama, kebanyakan ulama sama je. Sama je. Jadi makna dia kalau dia tu dikholokkan oleh suami dia bayar tebus dah mula pada hari ni. Jadi start pada saat yang dia tu start pada hari ni lah, contohnya kalau hari ni, maka dia pun mestilah beriddah kalau dia ada haid 3 kali suci. Kalau dia tidak ada haid, maka 3 bulan. Tu makna dia yang apa nama yang sebenarnya. Kalau dia tu mengandung hamil pada masa tu, setelah dia selesai melahirkan anak, bila selesai pisah anak daripada diri dia, pada masa itu dah habis dah ada dia. Ini pendapat jumhur dan ulama, kebanyakan ulama. Tetapi ada satu pandangan, ada satu pandangan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Saya baca tadi dalam buku soal jawab nikah kahwin yang ditulis oleh Ustaz Said Ibrahim Said Ibrahim. Dalam buku tu disebutkan ada satu pandangan ulama yang mengatakan bahawa iddah bagi perempuan yang dikholokkan itu hanya sekali haid je. Haid sekali, habis dah. Dia boleh nikah dah dengan orang lain. Nak nikah dengan suami dia mula pun tak apa, nak nikah dengan orang lain pun tak apa. Contohnya hari ni dia kholok, dia tengah haid, habis haid tu dia lalu. Boleh dah nikah dengan orang lain. Tak, dia kata dah. Jadi pandangan ni saya rasa jangan pakai lah. Dia takut longgar berdoa. Longgar berdoa, kita pakai pandangan hak biasa. Iaitulah dia macam orang lain juga. 3 kali suci ataupun 3 bulan. Lama ni kadar haid dia tadi. Kadar iddah dia. Okay. Sebahagian ulama membolehkan tebus tolak terjadi keinginan daripada pihak isteri dan daripada pihak suami. Kerana tersebut dalam ayat di atas tidak ada halangan di atas keduanya. Sebahagian ulama berpendapat tidak boleh tebus tolak, melainkan apabila keinginan bercerai itu datang daripada pihak isteri, kerana ia benci kepada suaminya dan bukan disebabkan kesalahan suami. Sebab kalau talak tebus itu dari kehendak suami atau kerana tekanan dari suami, bererti paksaan kepada isteri untuk mengorbankan hartanya guna keuntungan suami. Dan kalau suami yang ingin bercerai atau suami benci kepada isterinya, dia dapat bertindak secara perceraian biasa, sebab hak talak itu ada di dalam kekuasaannya. Pendapat ini berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok firman Allah tu sebelum tengok firman Allah tu, maksud dia gini. Kholok ni kebiasaannya datang daripada pihak isteri yang minta kholok. Walau macam mana pun, kalau tengok pada ayat Quran fi maqtada bihi tu, bala junaha alaihima, hima tu makna dia balik pada suami isteri, makna pihak suami pun boleh minta kholok. Okay. Dalam masa yang sama suami ada hak tolak, tapi dalam masa yang sama dia tak ambil tolak, dia nak kholok. Sebab kholok ni untung sikit, sebab isteri beri pitih dia. Pulang beri pitih dia ataupun beri tebus tolak kan. Tetapi kata pengarang kita ni, kalau kita kata daripada suami, dah adil lah. Sebabnya ialah kerana si suami ni memang dia nak pitih. Dia paksa-paksa isteri dia suruh, mu minta kholok. Ataupun aku minta kholok untuk aku minta supaya mu minta kholok dengan aku ni, tapi mu bayar. Jadi untung dia. Jadi sebab tu kebiasaannya kholok ni datang daripada isteri. Gitu, datang daripada isteri. Sebab suami ni dia ada hak lain dosa lagi. Orang panggil hak mentolakkan isteri ataupun hak menceraikan isteri tanpa
tanpa terikat dengan bayar orang apa-apa, kecuali bayar iddah nafkah tu cerita lain lah. Nafkah iddah tu cerita lain lah. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa in aradtum istibdala zawjin makana zawj wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a ata'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kaifa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghalidhan. Nisa ayat 20 hingga 21. Jika kamu menggantikan isteri yang lama dengan yang baru, dan kamu telah memberi kepada salah seorang daripada mereka harta yang banyak, maka jangan kamu ambil kembali harta yang telah kamu berikan itu. Walau sedikit sekalipun. Adakah patut kamu ambil kembali harta itu dengan jalan aniaya dan dosa yang nyata? Bagaimanakah kamu akan mengambil kembali harta itu sedang kamu telah bergaul selapik seketiduran dan mereka telah menaruh kepercayaan penuh kepada perkahwinan kepadamu dalam perkahwinan itu? Surah An-Nisa ayat 20 hingga 21. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahawa kalulah nak minta tolong itu datang daripada pihak suami, daripada pihak isteri. Memaksa tolak tebus. Kalau menafsirkan ayat di atas, pengarang diktat ayat Al-Ahkam yang ditetapkan di Fakultas Syariah Azhar. Ini sebab buku Indonesia dah. Ini dia kata gitu lah. Fakulti di bahan fakultas. Universiti, universitas gitu habis kurang dah. Kita orang Melayu, orang Malaysia, kita sebut universiti tau. Kita kata dah ini universitas, betul tak saya sebut betul tak? Universitas gitu habis kurang. Fakultas gitu. Berkata, semua fuqaha berpendapat bahawa suami tidak boleh dipaksa menerima permintaan tolak tebus itu. Habis. Kemudian yang mengendalikan, sebelum kita pergi beralih pada tajuk baru, yang mengendalikan kholak ni siapa? Yang mengendalikan kholak ni adalah hakim mahkamah. Jadi kadar dia macam mana? Kadar dia terpulanglah kepada suami isteri nak menentukan. Kadar hak isteri nak bayar ke suami tadi, sebagai muqabalah ataupun sebagai nak lepaskan dia. Jadi kadar tu macam mana? Di sana macam-macam pendapat. Saya tengok dalam kitab Al-Mufassal akan merah ada 4 pendapat. Tapi pendapat yang kuatnya terpulanglah kepada pihak suami isteri nak menentukannya. Nak 10 hiyar, 20 hiyar bayar mula. Sebidang tanah ikut persetujuan dia. Tetapi kalau balah jadi macam mana? Kalau balah juga pada masa itu hakimlah yang menentukan. Bila hakim menentukan, maka kadar dia kadar mas kahwin lah biasanya. Kadar mas kahwin yang telah diberikan oleh pihak suami kepada isteri pada masa nikah dulu. Itu biasanya begitu. Ilak artinya sumpah si suami bahawa dia tidak akan mencampuri isterinya, tidak bersetubuh dengan isterinya dalam masa lebih daripada 4 bulan, atau dengan tidak menyebutkan masa. Ni ilak. Ilak ni mana sumpah. Okey. Sumpah dia kata aku tak boleh tidur denganmu. Okey. Lebih daripada masa lebih daripada 4 bulan. Tu orang panggil ilak. Kalau kurang daripada 4 bulan orang tak panggil ilak, orang panggil sumpah biasalah. Ni ilak ni campur tangan daripada mahkamah. Kalau lebih pada 4 bulan ataupun 4 bulan lebih pada 4 bulan, pada masa itu boleh campur tangan daripada pihak mahkamah. Ini menurut hukum Islam. Kalau kurang daripada, kalau 4 bulan ke bawah, mahkamah tidak ada hak lagi nak campur tangan. Okey. Dia sumpah umpamanya aku tak boleh tidur denganmu 3 bulan. Tu hak anda dia sesal suami isteri. Okey. Tapi kalau 4 bulan lebih pada 4 bulan, itu kena campur tangan daripada pihak mahkamah. Orang panggil pun lain, orang panggil ilak. Ilak. Jadi hukum dia guna ilak ni, hukum dia dosa besar. Pergi sumpah gitu. Sumpah tak boleh capuri ataupun menggauli isteri dia lebih pada 4 bulan. Hukum dia adalah dosa besar. Itu sebab dia memberi mudarat kepada pihak si isteri. Apabila seseorang bersumpah sebagai sumpah yang tersebut itu, hendaklah ditunggu sampai 4 bulan. Kalau dia kembali baik kepada isterinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah kifarat. Kena bayar kifarat sumpah lah. Kifarat sumpah ni
iaitu berdasarkan kepada apa yang disebut dalam surah dalam surah apa, dalam surah Maidah. Surah Maidah macam mana dia punya bayar orang tu, fakafaratuhu it'amu asyaratu masakin. Hendaklah beri makan 10 orang miskin. 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum, iaitu sekadar mana yang kamu beri makan kepada keluarga kamu. Maknanya kita makan nasi lah, kita beri nasi, kita beri makan 10 orang. Ataupun wakis au kiswatuhum, beri pakaian, au tahriru raqabah, ataupun apa ni, bebaskan seorang hamba. Fa illam yajid fasiyamu thalathati ayyamin. Kalau tak mampu juga, maka puasalah 3 hari. Ni bagi orang yang langgar, orang yang sumpah, tiba-tiba dia langgar sumpah dia. Dia langgar sumpah dia macam ilak ni lah. Jadi kalau orang yang bersumpah tak boleh bergaul dengan suami isteri dia lebih pada 4 bulan, ilak dia panggil. Kalau dah sebelum daripada 4 bulan tu dia bergaul semula, dia kena bayar sumpah dia. Dia kena bayar sumpah dia sebab dia bersumpah, kena bayar sumpah lah. Dia langgar sumpah dia panggil langgar sumpah. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik kepada dengan isterinya, hakim, tengok, hakim kena caput tangan. Hakim ni satu mahkamah lah ni. Mahkamah kena caput tangan, berhak menyuruh pilih kepadanya, kepada si suami tadi, di antara 2 perkara: membayar kifarat sumpah serta kembali baik kepada isterinya, atau mentolak isterinya. Pada masa tu, kalau 4 bulan dia dok gaul lagi dengan isteri dia tadi, 4 bulan kat atas, pada lebih pada 4 bulan lah, pada masa tu mahkamah kena caput tangan. Bila caput tangan macam mana? Pada masa itu berhaklah hakim beri 2 pilihan. Nak bayar kifarah, balik semula pada isteri, maknanya capur dengan isteri, ataupun kamu kena tolakkan isteri kamu. Jangan tinggalkan isteri kamu dalam keadaan mudarat macam tu. Tengok. Ini hukum dia berdasarkan kepada firman Allah. Kita akan bincanglah firman Allah lepas ni dah. Ada dalil dia. Okey. Kalau sekiranya suami itu tidak mahu menjalankan salah satu daripada 2 perkara tersebut, hakim berhak menceraikan isterinya dengan paksa. Kalau si suami tak mau pilih hak nesta, mu nak kekal tak dengan bini mu ni, ataupun mu nak ceraikan dia. Kalau mu nak kekal dengan bini mu, maka mu hendaklah bayar kefarat sumpah, dan mestilah kamu bergaul dengan isteri kamu. Kalau tak boleh buat gitu, bayar. Kamu hendaklah mentolakkan isteri kamu dengan cara yang baik. Kalau si isteri nyak topeng, tak boleh pilih hak nesa, maknanya dia ada niat jahat tu. Dia dah beri mudarat kepada isteri dia. Pada masa tu hakim akan menceraikan isteri dia tadi, bukan isteri hakim. Isteri orang tadi tu sebagai wakil kepada suami tadi. Kalau tidak, sianglah kepada si isteri akan menghadapi mudarat seumur hidup. Gitu. Sebab langgar suami gitu. Gitu. Sebahagian ulama berpendapat, apabila sampai 4 bulan suami tidak kembali campur dengan sendirinya kepada isteri, kepada isterinya itu, jatuh talak bain, tidak perlu dikemukakan kepada hakim. Sebahagian pula ulama kata bahawa bila 4 bulan tidak campur juga dengan isteri, maknanya tak bersetubuh dengan isteri dia, pada masa itu tak payah hakim menceraikan isteri dia tadi, tetapi tercerai automatik. Tercerai atau automatik. Ini sebahagian pada ulama. Firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhurin fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in 'azamut talaq fa innallaha samii'un 'alim. Surah Baqarah 226-227. Mereka suami yang bersumpah terhadap isterinya tidak akan bersetubuh, maka menanti 4 bulan lamanya. Maka jika ia kembali bersetubuh, sesungguhnya Allah Ta'ala pengampun lagi maha penyayang. Jika mereka bermaksud menjatuhkan talak, maka Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Cara kembali dari sumpah ilak tersebut di dalam ayat di atas ada 3 pendapat. Nombor 1, kembali dengan mencampuri isteri itu bererti mencabut sumpahnya. Dia batal balik sumpah dia. Dengan melanggarnya, memperbuat sesuatu yang menurut sumpahnya itu tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan dia tidak mencampuri isterinya itu, maka dengan sendirinya isteri itu jadi jatuh talak bain. Kalau nak pakai ayat ni, automatik jatuh. Jadi tadi ada saya sebut 2 pandangan kan. Satu pandangan kata tak automatik jatuh, hakim yang menjatuhkan tolak itu kepada isteri. Tak pandangan pertama. Pandangan kedua kata dah, lepas pada 4 bulan
tidak setubuh juga ataupun tidak bergaul dengan isteri dia juga, maka pada masa itu terbatalah ataupun tercerailah isteri tadi secara tolak bain. Okey. Kembali dengan campur jika tidak ada halangan. Tetapi jika ada halangan, boleh dengan lisan atau dengan niat saja. Dia niat dah nak balik semula, dia insah dah. Si suami tadi insah dah, aku nak balik semula dah pada suami isteri aku ni. Tapi duduk kat England. Duduk kat England kan, duduk ada dia kerja warna tahu dia kena 4 bulan khusus ni pula. Dia pun pakai telefon hello, cukup dah, hello pun cukup dah. Asal kata setuju nak ambil semula isteri dia tadi, ataupun sanggup untuk bersetuju untuk mencampuri semula, cukup dah. Dah dia duduk England tak nak balik kata dah. Pada masa itu tak apalah. Dia pakai telefon hello, okey tarik balik mula dah. Tak apalah. Cuma khusus dah habis lagi. Okey, gitu. Itu tak apa dah, cukup dah. Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan atau tidak. Ilat ini di zaman jahiliah berlaku menjadi tolak, kemudian diharamkan oleh Islam. Jadi hukum dia haram lah, jangan main supoh-supoh gitu. Okey. Nak merosakkan emosi seorang wanita tidak dibenarkan sama sekali dalam agama Islam. Kita kena ingat dah, isteri kita tu anak orang. Kena ingat sekali. Isteri kita tu anak orang. Maka orang tu masa dia kecil, isteri kecil, dia jaga dia makan dia apa. Tiba-tiba bila kita buat nyanyi dia. Fikir betul. Jangan fikir masa tua ni saja dah. Tua dah apa semua dah. Tapi fikir bahawa isteri kita tu kalau nak buat apa-apa, nak ilak, nak apa macam awak tadi tu supoh apa dah. Mungkinlah isteri ni dah kadang-kadang adalah perangai sikit sebanyak dah. Manusia biasa, sikit sebanyak tu adalah perangai dah molek dan sebagainya. Kita kena ingat isteri kita tu anak orang. Maka berlakunya akad nikah. Akad nikah tu ada wali. Maksudnya wali tu serah tanggungjawab pada si suami. Makna hak aku buat dulu tu, aku jaga sungguh-sungguh tu, mu jaga, mu sambung jaga. Tiba-tiba kita gedera dia nak melalui ilah nikah ataupun apa-apa, tak patut. Jadi kalau rasa tak ampuh, ceraikan isteri tu. Jangan duk buat mudarat kepada dia. Tak, biar dia fikir masa depan dia sendiri. Itu makna konsep yang dipegang dalam agama Islam. Kemudian kita pergi pada zihar pula. Yang dimaksudkan dengan zihar ialah seorang lelaki-lelaki menyerupakan isterinya dengan ibunya sehingga haram atasnya. Seperti kata suami kepada isterinya, engkau nampak olehku seperti punggung ibuku. Punggung tu belakang. Bahasa Indonesia dia begitu dah. Kita belakang. Tak, belakang mu lek-lek macam ke belakang mak aku. Sedangkan makna dia kalau menyamakan tu mestilah ada sesuatu. Tak? Mana menyamakan mak dia tak boleh nikah, maka kalau disamakan isteri dengan mak dia, macam dia mengharamkan isteri dia daripada terus berkahwin dengan dia ataupun meneruskan perkahwinan tersebut. Ataupun mungkin maknanya nak cerai dah tu. Okey. Jadi sebab tu zihar ni adalah hukum dia adalah haram. Tak boleh zihar. Haram hukum. Tu yang jangan main dah. Zihar. Tapi rasanya orang Melayu kita ni dok. Ramuk-ramuknya zihar ni dok ramuknya dok. Tak berlaku. Tapi mana tahu, mana Tuhan buat hukum ni mestilah ada benda tu berlaku, tidak akan jadi hukum saja gitu dah. Jadi dia samakan isteri dia dengan mak dia tak boleh. Kalau ikut takrifan dalam kitab fiqh, mana-mana kitab fiqh kita tengok dah. Kita tengok dalam kitab mana-mana lah. Kitab Mughni Muhtaj ke, kita tengok kitab Nihayatul Muhtaj. Dia kata yang dikatakan zihar tu an yushbiha zawju imra'atahu bi zahri ummihi au ghairiha min maharimihi bi'udwin min a'dha'iha. Iaitulah dia menyamakan isteri dia dengan belakang mak dia ataupun mana-mana anggota daripada anggota-anggota mak dia ataupun mana-mana orang yang jadi mahram dia. Min maharimihi. Makna dia bukan setakat dia kata mung belakang mung macam belakang mak aku saja, tapi kalau dia samakan dengan adik pun ya juga, jadi zihar juga. Kalau dia samakan dengan siapa, dia 3. Kita tengok dalam kitab tafsir mana-mana pun dia sebut ada 3 sebab, 3 mahram. Mahram yang pertama mahram darah, hubungan darah nasab. Macam mak ke anak ke tok ke. Tak? Ataupun yang dia, mak dara dan sebagainya. Yang keduanya ialah disebabkan kerana sesuang. Dia menyamakan isteri dia dengan mak sesuang dia. Mak sesuang tu adalah mahram dia juga. Tak boleh juga zihar juga. Yang ketiganya sebab musaharah. Musaharah ni kalau dalam bahasa tua dia panggil semendaan. Itulah lebih kurang tau. Bunyi di mana? Bunyi di mana?
sembendaang itulah. Musaharah ni macam genatu, macam tok tua. Dia samakan isteri dia tu macam tok tua dia. Tok tua. Lek-lek orang sama belakang ni dengan mak muda dia kata. Sedangkan mak pada bini dia tu adalah mahram dia. Tok tua dia dah. Jadi pong dia panggil zihar juga. Zihar juga sebab berdasar pada takrifan ini. Jadi saya berhenti setakat tu lah. Jadi menerpang pula lah. Sambung bab zihar. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana, Allahumma arhamna, Allahumma waffiqna. Allahumma rabban nas hadhi bil ba's ashfi anta shafi la shifa illa shifa'uka shifa illa wa saqama. Allahumma afina fi abdanina wa afina fi asma'ina wa afina fi absarina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.